Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nur Azizah binti Mak Nordin, Guru Cemerlang Fizik dari SMK Kemumin, akan membincangkan bersama murid-murid satu topik yang menarik dalam fizik, iaitu cahaya dan optik. Kita akan bincangkan subtopik yang pertama, iaitu pembiasan cahaya. Di akhir pelajaran, murid seharusnya dapat pertama, memerihalkan fenomena pembiasan cahaya. Kedua, menerangkan apakah itu indeks biasan N. Dan yang ketiga, murid-murid dapat mengkonsepsikan hukum Snell. Cuba murid-murid lihat dan perhatikan rajah ini. Pernahkah murid-murid melihat? Ini adalah kejadian pensel yang kelihatan bengkok di dalam air, dan yang keduanya ialah imej pensel kelihatan bengkok di dalam blok kaca. Mengapakah ini berlaku? Fenomena ini dikenali sebagai pembiasan cahaya yang berlaku disebabkan oleh perubahan halaju cahaya apabila merambat melalui medium yang berlainan ketumpatan optik. Baiklah murid-murid, sebelum kita memahami apakah fenomena pembiasan, marilah kita lihat apakah keperluan alat radas dan bahan di dalam makmal untuk menjalankan amali di dalam memahami fenomena pembiasan ini. Murid-murid, di dalam makmal, radas dan bahan yang diperlukan untuk mengkaji fenomena pembiasan ini ialah kotak sinar, kertas putih, blok kaca, pensel, pembaris dan protraktor seperti yang ditunjuk pada rajah. Sebelum kita menjalankan eksperimen, murid-murid perlu tahu apakah istilah-istilah penting yang perlu kita gunakan untuk melukis gambar rajah sinar bagi menerangkan fenomena pembiasan cahaya ini. Yang pertama, medium. Medium seperti rajah yang ditunjukkan adalah merupakan bahan lut sinar yang membolehkan cahaya merambat melaluinya. Contoh medium seperti rajah adalah udara dan blok kaca. Seterusnya, sinar tuju. Apakah itu sinar tuju, murid-murid? Sinar tuju adalah alur cahaya yang merambat dalam medium yang pertama. Manakala garis normal pula ialah garis yang berserenjang dengan sempadan medium yang kedua dan dilukis sebagai garis putus-putus. Sinar biasan pula ialah alur cahaya yang merambat dalam medium yang kedua. Sudut tuju I adalah sudut di antara sinar tuju dan garis normal. Manakala yang terakhir, sudut biasan R ialah sudut di antara sinar biasan dan garis normal. Setelah murid-murid mengetahui apakah itu sinar tuju, garis normal, sinar biasan, sudut tuju dan sudut biasan, marilah kita lihat bagaimana fenomena pembiasan ini difahami. Murid-murid, untuk kes yang pertama, iaitu apabila cahaya merambat dari medium berketumpatan optik rendah iaitu udara ke medium yang berketumpatan optik tinggi iaitu blok kaca, maka sinar biasan didapati membengkok ke arah garis normal. Ini adalah kerana halaju cahaya berkurang ketika cahaya merambat dari medium kurang tumpat ke medium yang lebih tumpat. Oleh itu, sudut biasan R adalah lebih kecil daripada sudut tuju I. Murid-murid, jom kita lihat kes yang kedua pula. Bagi kes yang kedua pula, apabila cahaya merambat dari medium yang berketumpatan optik tinggi iaitu blok kaca ke medium yang berketumpatan optik rendah iaitu udara, sinar biasan didapati membengkok menjauhi garis normal. Ini adalah kerana halaju cahaya bertambah ketika cahaya merambat dari medium lebih tumpat ke medium yang kurang tumpat. Akibatnya, sudut biasan R adalah lebih besar daripada sudut tuju I. Setelah murid-murid memahami fenomena pembiasan dalam dua kejadian tadi,
marilah kita lihat pula apakah itu indeks biasan. Indeks biasan N menentukan darjah pembengkokan alur cahaya apabila cahaya merambat dari vacuum ke suatu medium. Apabila ketumpatan optik meningkat, nilai indeks biasan akan bertambah. Nilai N sentiasa lebih atau sama dengan 1. Nilai N juga bergantung kepada panjang gelombang cahaya iaitu lambda yang digunakan. Perubahan suhu juga boleh mengubah nilai N suatu bahan. Indeks biasan boleh ditakrifkan sebagai laju cahaya dalam vacuum iaitu C bahagi dengan laju cahaya dalam medium iaitu V dengan nilai C sebagai pemalar iaitu 3.0 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Baiklah murid-murid, mari kita lihat hukum Snell dan kaitannya dengan I, R dan N. Jadual menunjukkan indeks biasan bagi medium yang berbeza. Medium vacuum dan udara mempunyai indeks biasan yang paling rendah iaitu 1.00, diikuti oleh minyak zaitun 1.46, Perspex 1.50, kaca crown 1.52, kaca flint 1.66 dan intan yang paling besar 2.42. Rajah menunjukkan perambatan cahaya dari air ke dalam 3 medium yang berlainan iaitu Perspex, kaca flint dan intan. Sudut tuju θ1 adalah sama bagi ketiga-tiga medium ini. Tetapi sudut bias adalah semakin kecil apabila nilai N2 semakin besar. Dan inilah hubungan yang dikatakan hukum Snell iaitu N1 sin θ1 sama dengan N2 sin θ2 di mana N1 ialah indeks biasan medium 1, N2 adalah indeks biasan medium 2. θ1 pula ialah sudut tuju dalam medium 1 manakala θ2 ialah sudut biasan dalam medium 2. Mari kita lihat apakah itu hukum pembiasan cahaya. Menurut hukum pembiasan cahaya, apabila cahaya merambat antara dua medium, sinar tuju, sinar biasan dan garis normal bertemu pada satu titik dan berada dalam satah yang sama seperti rajah. Oleh itu, hukum Snell dapat menghubungkan antara N1 sin θ1, N2 dan sin θ2 melalui rumus ini. N1 sin θ1 sama dengan N2 sin θ2. Maka N2 per N1 sama dengan sin θ1 per sin θ2. Oleh itu, apabila medium adalah udara, medium 1 adalah udara, iaitu N1 sama dengan 1 dan medium 2 iaitu N2 sama dengan N, kita boleh katakan N2 per N1 sama dengan sin θ1 per sin θ2 dan persamaan N sama dengan sin I bahagi sin R dipatuhi dengan I adalah sudut tuju dalam udara dan R adalah sudut biasan dalam medium 2. Baiklah murid-murid, sebelum kita menjawab latihan, eloklah kita lihat ringkasan pelajaran kita sebentar tadi. Murid-murid, dalam memperihalkan fenomena pembiasan cahaya, perambatan cahaya yang melalui medium kurang tumpat ke medium yang lebih tumpat akan menyebabkan sinar biasan merambat mendekati garis normal, manakala perambatan cahaya dari medium lebih tumpat ke medium yang kurang tumpat menyebabkan sinar biasan merambat menjauhi garis normal. Kedua, murid-murid dapat melihat rumus bagi indeks biasan iaitu N. Definisi indeks biasan N dapatlah
kita ketahui sebagai laju cahaya dalam vacuum C bahagi dengan laju cahaya dalam medium V. Seterusnya, N ataupun indeks biasan sama dengan sin I bahagi sin R, dengan I adalah sudut tuju dan R adalah sudut biasan. Ini berlaku apabila medium 1 ataupun medium pertama adalah udara. Dan akhir sekali, hukum Snell menyatakan bahawa N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Seterusnya, daripada penerangan yang pertama tadi, murid-murid dapat melihat faktor yang mempengaruhi indeks biasan. Pertama, apabila ketumpatan optik meningkat, nilai indeks biasan N akan bertambah. Kedua, nilai N bergantung kepada panjang gelombang cahaya yang digunakan. Perubahan suhu juga boleh mengubah nilai N suatu bahan. Nilai N akan sentiasa lebih atau sama dengan 1. Untuk menguji kefahaman murid-murid tentang apa yang dipelajari tadi, jom kita lihat satu soalan latihan. Untuk soalan ini, rajah menunjukkan satu sinar cahaya merambat dari udara ke dalam bahan plastik pada sudut 60 darjah. Indeks biasan plastik ialah 1.49 dan diberi laju cahaya dalam vacuum bernilai 3.0 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Hitungkan A, sudut biasan R, dan B, kelajuan cahaya dalam plastik. Untuk itu, jom kita lihat penyelesaiannya. Untuk menghitung sudut biasan R, murid-murid perlu gunakan satu rumus, iaitu N sama dengan sin I bahagi sin R, iaitu dengan menggantikan semua nilai-nilai yang diberi dalam soalan, iaitu I bersamaan dengan 60 darjah dan N sama dengan 1.49, nilai R dapat dihitung, iaitu 35.54 darjah. Seterusnya, untuk menghitung kelajuan cahaya dalam plastik, murid-murid perlu tahu menghubungkan antara nilai N, iaitu indeks biasan, dengan laju cahaya dalam vacuum dan laju cahaya dalam plastik, iaitu N sama dengan laju cahaya dalam vacuum C dibahagikan dengan laju cahaya dalam plastik. Dengan menggantikan nilai-nilai yang diberi dalam soalan, iaitu laju cahaya adalah 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat dan nilai indeks biasan plastik 1.49, maka nilai V dapat dihitung, iaitu 2.01 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Murid-murid, cikgu mengharapkan apa yang dipelajari tadi sudah dikuasai oleh murid-murid tentang fenomena pembiasan cahaya. Oleh itu, sehingga bertemu lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.